Okay, so macam minggu lepas kita belajar apa? Minggu lepas kita tak belajar kan? Minggu lepas kita buat quiz dengan kita buat revision. So, minggu sebelum tu kita dah belajar tentang Laplace. Okay. So, minggu sebelum tu kita dah belajar tentang Laplace transform. So, apa yang kita belajar masa Laplace transform tu? Ingat tak? Apa yang kita belajar tentang Laplace transform? Ingat Puan, bentuk-bentuk dia, cara selesaian dia, general form dia. Okay, bagus. And then satu lagi dia punya properties tu kan. So maksudnya dekat Laplace transform dia ada dia punya definition untuk Laplace transform and then dia ada properties untuk Laplace transform. So sama juga untuk inverse Laplace transform. Okay. So inverse Laplace transform pun sama juga. So dia ada definition dia sendiri and then dia ada properties dia yang sendiri. Okay. So kita akan belajar untuk hari ini ataupun untuk minggu ni tentang inverse Laplace transform. Okay. So, first kita akan belajar tentang ataupun kita akan tahu dulu definition untuk inverse Laplace transform. So, seperti yang kita tahulah inverse ni pun dah membawa maksud, kita faham kan inverse ni maksudnya kita nak patah balik. Okay. So, kita nak patah balik. Sebab tu dekat definition ni disebut if Laplace transform of ft, betul tak? So 2 minggu lepas kita dah belajar tentang Laplace transform. So kita tahu Laplace transform dia daripada function ft tu kita dapatkan fs. Maksudnya selepas kita buat Laplace transform untuk function ft, kita akan dapat fs. Okay, maksudnya the last answer yang kita akan dapat tu dalam bentuk variable s. Okay, itu Laplace transform. Okay, bila melibatkan inverse Laplace transform means that kita akan patah balik daripada function fs, kita nak dapatkan balik kita punya function ft. Means that the last answer mesti dalam bentuk variable t. Okay, and then so seperti yang kita tahu sebelum ni bila kita belajar untuk Laplace transform, dia punya simbol adalah Laplace transform and then function ft yang kita nak Laplace transformkan tu. Betul? Okay, so bila untuk inverse Laplace transform, dia punya notation adalah Laplace transform and then dia ada negative one. So this one membawa maksud kita nak buat inverse Laplace transform. Okay, nampak tak perbezaan? This one adalah Laplace transform and kalau ada negative one dekat atas ni, ini kita sebut dia sebagai simbol untuk kita lakukan inverse Laplace transform. And then nampak tak apa perbezaan dia? Dekat sini kita akan letak function fs and then last kali the last answer kita akan dapat function t, function ft ataupun the last answer must be variable t lah. Okay, macam sebelum ni Laplace transform kita dah pernah buat kan, kita dah pernah belajar di mana daripada kolom ni lah kan, function t ni bila kita buat Laplace transform kita akan dapat bentuk yang macam ni, bentuk s kan, bentuk variable s. Tetapi bila melibatkan inverse Laplace transform means that daripada bentuk ni, bentuk s kan, variable s ni, kita kena dapatkan balik bentuk asal dia, bentuk asal function ft tu lah. Okay, clear? Alright, so kalau clear kita continue dengan example. Alright, so for example 1, kalau kita tengok dekat sini dia cakap find the inverse Laplace transform of the following function. So untuk A dia bagi fs equal to 6/s. So kalau kata soalan tak cakap macam ni pun kita boleh nampak daripada bentuk soalan tu. Bila dibentuk fs equal to 6/s, so automatic kita tahu this one is kita nak kena buat inverse Laplace transform lah sebab dia dalam bentuk variable s. Okay, so kita nak kena inverse balik. Okay, kita nak kena kita nak kena patah balik. Alright, so yang B adalah fs equal to 6/s power of 4. So, kita pergi dulu yang A. So, kalau kita tengok untuk soalan A, okay, dia bagi fs equal to 6/s. So, macam mana kita nak dapat idea? Macam mana kita nak dapat idea daripada mana kita nak dapat nak solvekan benda ni? Okay, so itu pentingnya table. Alright, so pentingnya table. Macam mana kita nak tengok? So, kalau kita tengok bentuk dia adalah 6/s.
6 ni adalah number, betul? Number kita boleh assume as A kan? So A over S. So kalau kita tengok dekat table ni, yang mana satu yang Laplace transform punya table, dia jadi A over S. This one, okay? Betul kan? So maksudnya dari bentuk ni, ini bentuk yang sama. So kita akan buat inverse dan dapatkan bentuk asalah FT kita, function FT. So apa yang kita kena buat? So kita nak dapatkan FT. That's why kita akan tulis dulu FT equal to, and then kita buat inverse Laplace transform, and then function Fs kita 6 over S. So di mana A kita tahu A adalah 6. That's why kita dapat Ft equal to 6. Okay, boleh faham tak untuk example A? Laju sangat tak? Clear tak? Clear, madam. Alright, so we continue dengan B. So B, dia punya soalan adalah function Fs equal to 6 over S power of 4. Okay, macam mana kita nak dapat idea kalau soalan bentuk yang macam ni, pattern yang macam ni. So kita tahu yang di atas adalah number dan di bawah adalah S power of 4. So kalau kita tengok di pada kolom function Laplace transform untuk function Ft ni, so kalau kita tengok, kita jangan tengok satu benda tau, kita kena tengok banyak benda. Macam contoh sekarang ni, yang atas ni dalam bentuk kita boleh assume A lah, contohlah A over S of 4. Tetapi ada tak bentuk yang macam tu? Okay, yang ni for sure kita reject sebab memang tak sama langsung. Sebab ini adalah A over S. Dia macam mana pun S mesti power of 1, tetapi ini S power of 4. So kita tak boleh pakai untuk first row ni. And then kita continue dengan second row. So kalau kita tengok second row, dia punya bentuk adalah n factorial over s n plus 1. Means that dia adalah n factorial over s something power kat sini. Betul? So kalau kita tengok kat sini, dia ada relate. Okay? Dia relate. So kita boleh tahu dekat sini melalui kita sebut tu, melalui daripada soalan ni kita boleh tahu dia dalam bentuk 6 over s n plus 1. Betul? So n kita apa? Sebabkan ini adalah 4, so kita boleh dah tahu n plus 1 equal to 4. So n kita adalah 4 minus 1. So n adalah 3. Ini cara yang satu-satulah. Tapi kalau kita dah mahir, kita tengok pun kita tahu dah. So kita tahu n kita 3. N equal to 3. So bila kita dah tahu n equal to 3, so kita akan masukkan dalam kita punya formula kan, formula ni. So bila kita masukkan dalam formula tu, kita akan dapat dia dalam bentuk macam ni kan. Kita buat inverse Laplace transform bagi n factorial over s n plus 1. Okay, so bila kita substitute masuk, kita akan dapat n kita berapa? 3. So 3 factorial over s, 3 tambah 1. So we get 6. Kalau kita ni balik, dia kita akan dapat dalam bentuk 6 over s power of 4. So 6 over power of 4 ni dia sama juga dengan Tn. So di mana n kita berapa? N kita 3. So this one is our answer. Clear tak? Boleh tak? So maksudnya awak kena tengok dulu dia punya pattern function Fs tu. So daripada pattern tu awak kena masukkan dan kena orang panggil apa? Kena dapatkan bentuk yang betul lah. Kalau dia tak betul, kita kena carilah bentuk yang betul tu. Okay, yang direct. Okay, dia straight to the point lah. Maksudnya soalan tu dia tak pusing-pusing ataupun dia tak ada penambahan lain. So sangat senang lah untuk kita nak dapatkan inverse Laplace transform bagi function Fs tu. Boleh tak? Okay, kalau kata untuk example 1 ni semua okey, semua clear, semua faham. So maksudnya kita boleh masuk example yang kedua di mana dia lebih challenging sikit lah compared to this example. So saya tanya lagi sekali, okey ke tak okey? Clear ke tak clear untuk example 1 ni? Clear, madam. Alright, so we continue dengan example 2. So example 2 ni pun kita nak cari inverse Laplace transform. Tetapi macam saya cakap tadi lah, macam tadi saya tunjuk example 1 ni soalan yang direct. Soalan yang bila kita tengok table kita boleh terus dapat jawapan. Okay, tetapi untuk example 2 ni dia ada macam sikit lah cabaran untuk awak nak kena pasti. Okay,
Tapi tak susah. Kalau kita dah tahu teknik, tak susah sebenarnya. Tetapi jangan careless. Itu je. Jangan careless. Alright. So kita pergi dulu example A. Di mana A ni, dia punya function fs dia adalah 14 per s power of 3. Ataupun 14 over s cube. Okay. So daripada bentuk soalan ni, okay, bila kita refer kepada table, dia adalah bentuk yang row yang kedua, di mana t power of n lah bila kita akan dapat nanti. Tetapi bila kita tengok dekat sini, okay, apa yang penting sekarang ni formula dia adalah n factorial over s n plus 1, betul? Okay, yang ini yang kita akan buat inverse Laplace transform nanti. Alright, so bila kita tengok dekat sini, macam mana kita nak tahu nilai n? So kita akan refer yang bahagian bawah. So bawah Sn plus 1 kan? So n plus 1 equal to 3. So n equal to 2. Alright. So means that sekarang ni bila kita masukkan dalam formula untuk dapatkan S cube, dia mestilah 2 factorial over S2 plus 1. Betul? Tetapi pada soalan ni dia ada 14. Dia bukan 2. Sepatutnya untuk dapatkan pattern ni ataupun bentuk soalan macam ni, dia mesti 2 over S cube. Sepatutnya. Tetapi soalan letak 14. Bukan 2. Sekarang ni, 14 ni kita kena bawa ke depan. Alright. So bila kita bawa ke depan, dia jadi 14. Okay, saya contoh kat sini. So dia akan jadi 14 and then inverse Laplace transform. So this one, betul. Tetapi kalau awak buat macam ni, salah. Kenapa saya cakap salah? Bila awak darab masuk balik, dia akan jadi 14 darab 2. Okay? Tetapi dalam soalan ni dia nak 14 sahaja. That's why 14 kena bahagi dengan 2 factorial. Okay? Kenapa? Sebab nanti kalau kita bawa masuk kembali benda ni dalam function ni, kita boleh cancel out 2 factorial ni dengan 2 factorial ni. Betul tak? And then kita akan dapat balik dalam bentuk yang samalah, asal 14 over S3. Okay. Faham tak apa yang saya tengah cakap ni? Kalau tak clear? Clear? That's why dekat sini kita letak 14 over 2 factorial. And then inverse Laplace transform 2 factorial over S2 power 2 plus 1. Kenapa kita buat macam tu? Okay, this one untuk sebabkan dekat bawah ni S cube kan. That's why kalau untuk S cube, dia punya formula N tu mesti 2. Betul? That's why lah kita kena dapat bentuk macam ni. Tetapi untuk nak dapatkan balik bentuk soalan ini 14 per S cube ni, so kita kena letak 14 per 2 factorial supaya nanti kita boleh naturalkan balik. Kita boleh cancel out balik this one. Secara kita imagine lah, okay, kita boleh cancel out balik this one, so kita akan dapat balik bentuk soalan lah. Kalau kita cancel out kan, kalau kita cancel out balik this one, so kita akan dapat balik bentuk soalan 14 over S cube. Okay, clear kan? So, macam this case 14 over 2 factorial, so 2 factorial equal to 2. So 14 divide by 2, so we get 7 lah. So 7 and then inverse Laplace transform 2 factorial over S power of 2 plus 1, so we get 7. So for this part, kita tahu bila n kita 2, so dia adalah t power of n. So n kita adalah 2 lah. That's why kita dapat 7 t power of 2. Okay, boleh tak? Clear? Boleh saya proceed dengan example B? Ataupun ada nak tanya apa-apa tak untuk example A ni? Saya assume kalau semua diam, fahamlah. Okay, so nanti jangan bila jawab soalan nampak macam tak tahu. Ataupun bila saya bagi exercise tak boleh buat. Saya tak nak macam tu. Sebab saya dah tanya tapi diam kan. So kalau diam tu saya assume semua faham. So saya tanya lagi sekali. Okay ke tak okay untuk example A ni? Okay. buat. Alright, so we continue dengan example B. Alright, so untuk example B, kita ada function fs equal to 3 over s square plus 16. Okay, idea dia macam mana kita nak tahu, kita nak pakai apa. Idea dia sekarang ni, okay, kalau kita tengok untuk this case, dia adalah dalam bentuk a over s square plus a square, betul? So kalau kita
tengok bentuk ni, kenapa saya cakap ni A? Sebab dia nak number kan? That's why dia jadi A over S square plus A square. So, kalau kita tengok dekat sini, okay, A over S square plus A square. So, at last nanti awak akan dapat dalam bentuk sin 80. Okay, tetapi ingat, okay, kena ingat, sekarang ni nak tengok A, kita nak tahu A kita ni betul ke, tak betul ke, kita akan refer dulu yang bawah. So, this one adalah A square, betul? So, A square equal to 16. Means that A kita adalah square root 16. Means that 4. Tetapi A dekat atas ni 3. Maksudnya kat situ, kita kena buat something lah supaya kita dapat bentuk ataupun kita sebut apa ni? Kita dapat bentuk formula yang betul. Okay? So, bila kita dapat bentuk formula yang betul, baru kita boleh convert ikut FT yang betul. Okay? So, sekarang ni, disebabkan A kita kat atas ni 3, sepatutnya A adalah 4. Apa yang kita kena buat? 3 ni kita boleh bawa ke depan. Okay, macam ni lah. So first kali FT equal to, kita buat inverse Laplace transform untuk function Fs. Okay, so daripada function Fs ni bila kita tengok A ni sepatutnya 4, tetapi tiba-tiba ini adalah 3. So apa yang kita nak kena buat? So kita boleh keluarkan. So 3 and then inverse Laplace transform. So letak je 4 dekat sini. Kenapa kita letak 4? Sebab kita tahu untuk nak dapatkan bentuk yang macam ni, yang di mana S square plus 16 ni, dia adalah 4 di bahagian atas. Okay. So macam tadi yang saya cakap, kalau kita dia akan macam ni, automatic kita punya calculation tu salah. Kenapa saya cakap salah? Sebab bila kita darab masuk balik 3 ni ke dalam kita punya function tu, kita akan dapat 12 over S square plus 16. So salah lah sebab dalam soalan dia 3 over S square plus 16. So macam mana kita nak dapat balik bentuk ni? Means that sekarang ni ini 4 kan? So 3 ni kena juga bahagi dengan 4. Okay, so bila bentuk macam ni, kalau kita masukkan balik ke dalam, so 4 di bahagian bawah ni kita boleh simplify kan, kita akan simplify. So kita akan dapat balik bentuk 3 bahagi S square plus 16. Okay, nampak tak? That's why lah dekat soalan ni dia dapat 3 over 4 and then inverse Laplace transform 4 over S square plus 4 square, and then this part macam saya cakap lah sebab dia dah sama bentuk kan. So maksudnya A, so A square. So nampak tak? 4, then this one pun 4 square. So dia dapat bentuk yang sama. So kita tahulah yang dia adalah sin 80. So A kita adalah 4. That's why kita dapat 3 over 4. Okay, 3 over 4. So for inverse Laplace transform yang kita dah buat ni, dia adalah sin 40. Okay? Boleh? Boleh faham? Kalau untuk inverse ni, inilah yang takut sikit. So kita kena tengok betul-betul dia mesti sama macam mana formula untuk Laplace transform ni. Okay, baru kita boleh dapatkan dia punya bentuk function FT tu. Kalau dia tak sama, salah. So kita kena jadikan dia sama. So macam mana nak jadikan sama macam tu lah. Contohnya kalau kat sini kita letak 4, so kat luar ni pun dia akan jadi 3/4 lah. Sebab kita akan cancel out balik benda tu. Supaya nanti soalan ni tak berubah. Okay? Boleh? Untuk example B ada soalan? Ada soalan ke untuk example B? Dengar ke suara saya ke tak dengar suara saya ni sebab semua diam je. Faham Puan. Oh. Kenapa lambat respon? Okay, so tolong respon dengan cepat. So maksudnya saya akan nampak lah, oh betul-betul dengar ke tak. Okay. So kalau semua okay untuk example B, kita continue dengan example C. So example C, okay, kalau kita tengok soalan ni adalah function Fs equal to 2s over 16s square plus 25. Okay, macam tadi saya cakap, apa yang perlu kita buat first kali? First kali kita akan tengok bentuk soalan tu. Okay, kalau kita tengok bentuk soalan ni, okay, dia adalah atas ni bentuk dia ada S.
Dekat bawah dia ada S square and then dia ada 25. So we know that this one dalam bentuk yang S over S square plus A square. Betul? Ini bentuk asal dia sebenarnya. So maksudnya awak nak kena buat something untuk dapatkan bentuk macam ni nanti. Okay? So bentuk ni dia ada di bahagian sini. Means that nanti bila awak buat inverse Laplace transform bagi function ni, okay, awak akan dapat cos AT. Okay, so sekarang ni apa yang kita nak kena buat? Okay, soalan kita dekat atas ni sepatutnya ataupun wajib kena S. Dia tak boleh ada apa-apa number kat situ. So dia wajib kena S. So apa nak kena buat? Kita boleh keluarkan 2. So tadi kan dia ada 2S over 16S square plus 25. So kita keluarkan 2. So once kita keluarkan 2, dia akan jadi 2. And then dia akan jadi S over 16S square plus 25. So 25 ni kena tahulah 25 ni apa. Okay, 25 ni dia adalah A square, betul? A square. So A square equal to 25. Okay, tetapi sekarang ni nampak tak dekat bahagian sepatutnya dia akan jadi S over S square. Maksudnya depan S square ni mesti 1, bukan ada nilai lain. So bila dia ada nilai lain dekat sini, apa yang kita kena buat? Kita kena keluarkan juga. So bila kita nak keluarkan 16 ni daripada S square, apa yang kita akan jadi? Dia akan jadi macam ni lah. 2, kemudian bahagi 16. Okay, so bahagian atas akan jadi S, bahagian bawah. So sebabkan kita keluarkan 16 ni, so dia akan tinggal S square dan plus 25 over 16. Kenapa dia over 16? Okay, sebabkan asalnya bentuk dia macam ni, 16 S square plus 25. So kita nak jadikan S square ni S square saja, tak ada nilai selain S square dekat sini. Betul? So bila kita nak keluarkan ni, dia akan jadi 16 kita keluarkan. Okay, yang tinggal akan jadi S square and then plus 25 over 16. Kenapa? Sebab bila kita masukkan balik, okay, contoh kalau kita masukkan balik kita akan dapat 16 S square and then this one 16 darab dengan 25 over 16, so kita akan dapat balik 25. That's why kita letak 16 dekat sini. Okay, clear tak untuk yang tu? So kalau clear, kita proceed lah. So bila dapat bentuk macam ni, sekarang ni A square kita bukan lagi 25, tetapi A square kita adalah 25 over 16. So A kita adalah square root 25 over 16. Means that A kita akan dapat 5 over 4. Ini adalah A kita. Alright. So sekarang ni kita dah keluarkan 2 over 16. So 2 over 16 kita boleh cancel out. So kita akan dapat 1 over 8. Okay, nampak tak? Ni macam yang saya buat ni lah. Okay, so kita dapat bentuk macam ni. So daripada bentuk ni, okay, dekat sini, ni lah 5 over 4 square. So kita dah dapat bentuk yang kita nak, bentuk S over S square plus A square. So bila kita dapat bentuk macam ni, baru kita boleh terus ambil daripada table ni. Okay, so kalau kata kita tak dapat bentuk yang macam ni, kita make sure kena dapat bentuk yang sebiji macam ni. Okay, baru kita boleh dapatkan bentuk FT ni. Kalau tak boleh. Okay, sebab tu kita kena fikir macam mana kita nak buat supaya kita dapat bentuk yang sama macam FT dekat kolom yang kedua ni. Okay, so sekarang ni 2 over 16 ni kita akan dapat 1 over 8. And then for this one, kita tahu dia akan jadi, tadi saya cakap kan, dia akan jadi cos AT. So A kita adalah 5 over 4. That's why awak dapat 1 over 8 cos 5 over 4 T. Boleh? Dah selesai. Okey tak? Untuk C. Ataupun saya terlalu laju untuk awak. Okey puan, okey. Okey. Alright. So kalau okey, kalau tak ada soalan nak tanya ataupun macam okey, nampak faham apa yang saya dah explain. So we continue dengan example D. Okey, kenapa banyak example untuk di start? So saya pergi satu-satu kalau awak perasan. Kalau awak perasan untuk example A ni, dia saya pergi tunjuk untuk bila kes melibatkan
function fs ni a over s. And then b ni bila n factorial over s n plus 1 ni. And then yang c ni bila melibatkan cos. Okay. So satu lagi, untuk sin, kalau contohlah sin, apa yang akan berlaku? Dia mestilah kat atas ni adalah number. Okay, macam yang this one kan? Dia ada number. Okay, that's why awak dapat bentuk yang macam ni. Alright. So, sekarang ni kita pergi pula yang D. Okay, kalau D, macam mana kita tahu? Macam mana kita nak tahu table mana yang kita nak refer? Okay, macam mana kita nak tahu benda tu? Apa yang membuatkan, okay, kita tengok benda ni, kita nampak, oh okay, aku kena refer table ni, kolom ni. Macam mana kita nak tahu? Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, okay, kalau kita tengok dekat sini, 42 over S square minus 49. So, kita tahu dia ni, kalau kita tengok secara kasar, okay, 42 adalah number. So, kita assume this one is A. Okay, kita assume dulu. Okay, jangan fikir ni lagi. Assume dulu untuk kita refer table mana kita nak tengok. Okay, and then S square minus 49. So, 49 ni kita assume as A square lah. So, kalau kita tengok bentuk ni, dia dekat this one. A over S square minus A square. So, kat sini kita dah boleh nampak. Okay, last jawapan nanti make sure mesti kena letak sin hyperbolic 80. Okay, so macam mana kita nak dapat? Alright, so sekarang ni kita nak tahu A ni. A ni betul ke A square? Macam mana kita nak tahu? Kita refer pada A square. Okay, so A square kita, A square adalah 49. So kalau A, dia mestilah square root 49. So maksudnya A kita akan dapat adalah 7. Tetapi dekat sini 42. Salah lah, bukan salah. Maksudnya kita kena buat something lah supaya dekat atas ni mesti 7, bukan 42. So apa yang nak kena buat? So first kali kita akan buat function ft equal to, kita nak buat apa ni sekarang ni? Apa yang kita nak solvekan? Kita nak solve inverse Laplace transform. So that's why lah kita kena letak simbol inverse Laplace transform. Okay, so inverse Laplace transform untuk function apa kita nak buat? Function ni. Function 42 over S square minus 49. Okay, tadi saya dah bagi tahu A kita 7, bukan 42. So apa nak kena buat? 42 ni keluarkan. Okay, bila kita keluarkan, and then bila kita keluarkan 42 kat depan, so dia jadi inverse Laplace transform 1 over S square minus 49. Okay, so bila kita nak letak 7 dekat sini, apa yang berlaku? Dekat 42 ni pun kena divide by 7. Kenapa kita buat macam tu? Sebab kalau kita masukkan balik 42 divide by 7 ni di dalam kita punya function ni, kan, dibentuk dia macam ni lah. Contoh 42 over 7 and then time with 7 dan S square minus 7 square. So kat sini kan kita boleh cancel out balik. So kalau kita tengok, kita akan dapat bentuk soalan ni balik. So maksudnya kena berhati-hati, make sure jangan ubah bentuk soalan. Okay, sebab tu kita letak 42 over 7 and then inverse Laplace transform 7 over S square minus 7 square. So 42 divided by 7, so kita akan dapat 6. And then for this part, dia dapat bentuk yang sama kan? Bentuk macam ni kan? A, nampak tak ni A, this one A square. So sama lah. So S square minus 7 square. So kita akan ambil this part. So dia akan jadi sin hyperbolic. A kita apa? A kita 7. So 7T. Ni. Okay, clear? Boleh terima? Okay, kalau boleh terima, kita continue dengan the last example untuk inverse Laplace transform. So, yang apa ni? 5 kan? Example yang kelima ni ataupun example E ni, dia adalah function fs equal to 1 over 2s plus 5. Okay, so kalau kita tengok pada example ni, okay, bila kita refer pada table, boleh ke kita pakai yang ni? Tak boleh. Kenapa saya cakap tak boleh pakai untuk A over S ni? Sebab kat bawah ni S plus 5. So tak boleh lah. Okay, automatic bukan. So for this part pun tak boleh sebab S ni power of 1 je. Dia bukan power of N plus 1.
Okay, so tak boleh pakai. So, untuk yang ketiga, kolom yang ketiga, 1 over S minus A. Boleh tak kita pakai? So, maksudnya kita boleh pakai untuk this part. Di mana 1 over S minus A. Okay, tetapi sekarang ni, dekat S ni, dia ada 2. So, apa yang kita nak kena buat? Okay, sekarang ni, buat dulu. Apa yang kita nak cari? Kita nak cari FT, function FT. So, bila kita nak cari function FT, maksudnya kita kena buat inverse Laplace transform untuk function S. Okay? So, this one, kita masukkanlah 1 over 2S plus 5. Okay. Disebabkan, dekat sini, kita nak kena jadikan dia S, bukan 2S. Apa yang kita kena buat? Okay, untuk bahagian bawah tu, 2S plus 5, kita boleh jadikan dia 1 over 2. Kita keluarkan 2 and then dia jadi S plus 5 over 2 lah. Kenapa? Sebab bila kita expandkan balik, kan, kita akan dapat balik 2 plus 5 over 2 time dengan 2, so kita boleh cancel out. So kita dapatlah 2S plus 5. Okay? Nampak tak? So bila dapat bentuk ni, okay. Sekarang ni 1 over 2 ni kita bawa ke depan. So bila kita bawa ke depan, yang tinggal untuk kita cari inverse Laplace transform adalah 1 over this one lah, S plus 5 over 2. Okay. So sekarang ni, ingat untuk this function FT, dia mestilah 1 over S minus A. Tetapi dekat sini soalan kita plus. Apa yang kita kena buat? So, dia adalah 1 over 2. Okay, sekarang ni inverse Laplace transform. So, 1 over S. Nak jadikan dia tambah, maksudnya dekat sini dia adalah negatif lah. 5 over 2. Okay? Alright, so now sekarang ni, ini dia sama juga dengan exponential AT. So, 1 over 2. So, A kita, apa dia? A kita this one. This one lah A kita. So, exponential A kita negative 5 over 2. And then saling lah T. Nampak? Senang ke susah? Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh madam, tapi kita kena ni lah, apa ni, betul-betul apa ni, maksudnya pilih dia punya form lah dekat atas sekali sebab kan dia Betul macam Fi cakap, kita kena betul-betul kena tengok form tu betul-betul dan kena tengok kita punya table. Maksudnya kita kena jadikan bentuk tu sebiji macam mana dalam table ni. Okay, so kalau kita dapat bentuk yang sama dalam ni, baru kita boleh solvekan untuk inverse Laplace transform tu. Kalau tak boleh lah. Okay, contoh kalau awak dapat tiba-tiba untuk start, awak dapat okay lah, saya bagi contoh D. Contoh yang D ni, awak dapat bentuk macam ni, awak tak solvekan dapat bentuk macam ni. So, ada ke soalan, ada ke dalam table ni yang bentuk dia macam ni? Means that dekat atas dengan yang dekat bawah ni, A dia tak sama. Tak ada kan? Dia kena A yang sama. So, awak kena ada idea untuk macam mana kita nak buat supaya dapat sama. So, salah satu idea macam ni lah yang saya ajar ni lah. Bukan salah satu idea lah. Boleh dikatakan ini cara yang betul untuk kita nak carikan dia. So, kalau kita tak tahu ataupun kita slow, kita buat satu-satu. Okay, kalau kita macam, yelah, awal-awal ni, for sure lah kita macam slow sikit. Sebab macam kita nak tangkap, nak faham, okay, nak nampak pattern bentuk soalan tu, apa semua. So, kita akan slow sikit. Tapi, kita buat dulu satu-satu. Maksudnya, jangan skip step. Step 1, masukkan dulu semua, keluarkan satu. Jangan terus macam kita jangan terlalu yakin. At the first tu jangan terlalu yakin. Sebab terlalu yakin pun sangat tak bagus. Kalau kurang yakin pun tak bagus. Dia kena yakin je. Macam kena bertenang je macam tu. Okay? Alright. So, nanti saya bagi exercise boleh buat untuk this inverse Laplace transform. So, akan nampak lah benda tu. Okay? So, kalau kita tak buat exercise, kita tak nampak benda tu. Kalau macam contoh saya explain sekarang, mungkin faham.
Okay, mungkin clear, nampak, faham. Tapi once kita tak pegang pensel ataupun tak pegang pen, kita tak tulis, so kita tak nampak. Okay, mungkin kita faham. Sekarang kita faham. Contoh sekejap lagi, saya dah tutup, awak dah tutup. Esok saya tanya balik. Kita tak buat latihan kan? So kita akan jadi macam, saya ingat tapi saya tak, macam tu, faham. Sebab tu kita kena buat. Matematik ni dia kena banyak buat latihan. So once awak buat latihan, awak akan nampak, satu awak akan nampak, satu awak akan faham. Okay, kalau awak dengar je, macam contoh saya duk explain ni, kita dengar dan kita tengok, kita faham tapi kita takkan ingat. Okay, tetapi kalau kita buat, so kita akan faham tu akan jadi lebih faham, and then sambil tu kita akan ingat apa yang kita buat. Okay, boleh. So this part adalah untuk inverse Laplace transform. Okay, so saya continue sikit lagi dengan bahagian properties. Okay, properties saya hanya masuk satu je untuk hari ini. So esok saya masuk lagi 2 properties. Okay, boleh. So untuk properties bagi inverse Laplace transform, dia juga ada 3 properties. Okay, macam kita belajar untuk Laplace transform, kita ada 3 properties, betul tak? Kita ada linearity, kita ada first shift theorem dan juga multiplying by t power of n. Okay, ingat kan 3 tu? Okay, kalau awak ingat, boleh tak saya tanya balik untuk Laplace transform? Kita recall balik lah. Untuk Laplace transform, properties yang pertama, linearity. So linearity ni, kalau ikut kefahaman awak, linearity ni macam mana? Bila kita nak pakai linearity punya properties? Laplace transform 2 minggu lepas. Anyone nak jawab? Ingat lagi tak? Bila kita akan pakai linearity ni? Ingat tak? Bila kita nak pakai linearity untuk Laplace transform? Siapa nak jawab? Chat. Kenapa diam? Chat. Linearity. Bila kita pakai linearity untuk Laplace transform? Maksudnya bila kita pakai properties linearity untuk Laplace transform, bukan untuk inverse, untuk Laplace transform. So bila kita pakai? Bila function tu macam mana kita akan pakai? Bila dia melibatkan exponential tu. Melibatkan, are you sure? Linearity. Linearity. Kalau ada 2 function dia tambah. Ya, tambah atau tolak lah. Okay, ada dua function di mana ada operasi kat situ, tambah atau tolak, so kita akan pakai linearity. Betul? Di mana kalau dia ada constant tu kita nak letak kat mana? Kita bawa dia ke depan. So nanti function tu sahaja yang kita akan buat Laplace transform. Betul? Alright. So itu untuk linearity. Okay, saya nak tanya properties yang kedua. First shift theorem untuk untuk Laplace transform. So, bila kita akan pakai? Bila kita akan apply properties tu? Kalau didarabkan dengan exponential kot. Kod, kenapa ada kod kat belakang? Kenapa ada kod kat belakang? Any function yang kena darab dengan exponential. Yes, okay. Alright, betul. So kalau apa-apa function yang darab dengan exponential, so kita akan pakai Cauchy theorem lah kan. So di mana apa yang kita kena buat? Ingat tak lagi? Apa step yang pertama? So maksudnya kita kena, apa yang kita nak kena buat, first kali kita kena Laplace transformkan dulu function yang darab dengan exponential tu. Betul tak? And then yang second, barulah kita daripada function yang kita darab tu, kita kena tolak dengan A. Kan? Dia adalah F minus A. F S tolak A. Macam tu. Betul tak? Kan? Ingat tak? Ya Puan. Ya Puan. Jawab macam tak larat je. Puasa
Kan kalau dia adalah E, AT, FT. Betul? Yang ini kalau contohnya FT plus atau minus GT contoh. Okay. So benda ni kita boleh septikkan satu-satu kalau melibatkan Laplace transform. Betul tak? FT, so contoh ada alpha, beta kat depan. So dekat sini kita boleh letak yang constant tu di luar. Okay, ini untuk Laplace transform. So kita macam recall balik lah. So kalau untuk this step, apa yang nak kena buat? Step 1, kita Laplace transform dulu kita punya function T. Okay. Lepas tu bila dah kita dapat function T ni sama dengan Fs. And then yang kedua apa yang kita kena buat? Kita akan Laplace untuk function seluruhnya lah. Function EAT darab dengan FT. So kita akan dapat Fs tolak A. Betul? Kan? Alright. So satu lagi. Multiplying by T power of N. Tu macam mana pula? Ini kalau melibatkan Laplace transform. Ini properties Laplace transform. Okay. Kalau multiplying by T power of N, macam mana pula? Ada yang ingat? Ingat tak? Tak masuk lagi ni property untuk inverse Laplace transform. Baru saya nak masuk dan saya baru recall balik ni properties Laplace transform baru. Properties yang ketiga, multiplying by T power of N. So bila kita akan pakai properties ni? Bila kita pakai? Nazarul ada Nazaruna. Kan ada yang nak jawab? Cepat. Kalau function tu darab dengan T kuasa apa-apa, T kuasa N. Okay, so sebab tu kita akan pakai multiplying by T power of N. Betul? So dekat situ apa yang kita akan, apa yang berlaku? First step, apa yang kita kena buat? So sama jugalah, kita akan cari Laplace transform untuk function T. Maksudnya function yang darab dengan T power of N tu. Betul? And then bila kita dah dapat dia punya Laplace transform, yang kedua, kita nak kena differentiate. Kan? Differentiate tu depend pada kita punya nilai N tu. Nilai T power of N kita. Okay? Alright, tu adalah properties bagi Laplace transform. Okay, so now untuk properties bagi inverse Laplace transform, dia still juga ada 3, di mana linearity dan Cauchy theorem perkataan dia sama kan? Ini dia sama. Tapi yang properties yang ketiga ni rational function. So rational function ni macam mana? So nanti kita akan belajar. Okay? So untuk linearity ni samalah macam Laplace transform. Tetapi apa perbezaan linearity? Linearity ni dia maksudnya kita akan buat inverse lah. Faham? Macam contoh Laplace transform, bila function ft ada function gt kan, dia tambah atau tolak. Okay, macam kalau untuk inverse dia bukan function t, bukan function ft, tetapi dia function fs. And then plus minus contohnya dengan function gs, contohnya. Okay, maksudnya fungsi dia ataupun teknik dia sama macam linearity bagi Laplace transform. Tak ada perubahan, cuma perbezaan dia ini melibatkan inverse. Kalau yang Laplace transform tak ada melibatkan inverse. Okay, alright. So kalau Cauchy theorem pun sama jugalah, kita akan reverse balik. Maksudnya kita akan patah balik daripada Fs nak dapatkan Ft. Dia benda yang samalah untuk macam Laplace transform juga. Tetapi kalau rational function dia automatic tak samalah. Okay, alright. So untuk hari ini saya hanya masuk untuk linearity dahulu. Okay, so Cauchy theorem dan rational function saya akan masuk esok. Alright. So for properties inverse Laplace transform yang pertama iaitu linearity. So linearity ni kalau kita tengok macam kawan awak cakap tadi, bila melibatkan lebih daripada satu function. Alright. Okay, macam samalah untuk inverse Laplace transform pun. Di mana kalau dia cakap kat sini if inverse Laplace
transform Fs equal to function Ft and inverse Laplace transform function Gs equal to function Gt. Okay, and if alpha and beta are constant, then dia dah jadi macam ni lah. So first kali kita akan buat dulu inverse Laplace transform untuk kesemua, and then kita akan pecahkan. Okay, so nampak tak kat sini dia akan jadi alpha. Kenapa alpha ni kita letak kat luar? Sebab dia constant. So kalau kita letak kat luar, so lagi senang lah kita nak cari inverse Laplace transform bagi function, sesuatu function kita tu. Okay, so kalau kita tengok kat sini alpha and then inverse Laplace transform Fs and then plus, nampak tak dia dah pecahkan. Okay, and then beta inverse Laplace transform Gs. So bila kita buat inverse Laplace transform untuk setiap function ni, at last kita akan dapat bentuk macam ni, alpha Ft. Maksudnya alpha function Ft kita and then plus beta function Gt kita. Okay, clear? So linearity ni paling mudah lah. Linearity ni cumanya kita pecahkan. Okay, daripada function yang panjang tu kita pecahkan jadi satu-satu. So senanglah kita nak cari bila kita nak refer pada table Laplace transform tu. Okay, alright. Kita pergi kepada example. So example cakap benda yang samalah, kita nak cari inverse Laplace transform. So bila kita tengok untuk example A ni, okay, dia bagi Fs equal to S plus 3 over S square minus 16. Okay, ingat, bila melibatkan macam ni, kita tahu yang kita akan pakai properties linearity. Kenapa saya cakap kita akan pakai properties linearity? Sebab this side kita ada plus. So maksudnya kita boleh pecahkan. Okay, so first kali apa yang kita perlu buat, sebab apa? Sebab kita nak cari Ft kan, so mestilah Ft kat depan sekali. So Ft equal to Laplace transform untuk function Fs. So S plus 3 over S square minus 16 and then equal, and then now kita nak separatekan dia, kita nak pecahkan dia. Okay, so first inverse Laplace transform untuk this part lah. Okay, so dia akan jadi S over S square minus 16 and then plus. Okay, mungkin kalau tak nampak ataupun macam kenapa 3 kat sini, so kita boleh letak dulu, kita boleh buat satu-satu, tak ada masalah. So kita boleh buat inverse Laplace transform S over S square minus 16 and then plus inverse Laplace transform 3 over S square minus 16. Okay. Sekarang ni kita tengok daripada bentuk yang kita dah pecahkan ni. Okay, untuk yang pertama, okay, inverse Laplace transform yang pertama dia adalah bentuk S over S square minus 16. So dia sama juga dengan S over S square minus 16 adalah apa? 4 square lah kan? Apa 4 square? Sebab dia A square equal to 16. So A adalah square root 16, so we get 4 lah. That's why dia 4 square. Okay, alright. So kalau kita tengok dalam bentuk this one, okay, yang ni saya letak A lah, saya letak A. So S over S square minus A square, dia ada pada this side. Sorry, S kan? Okay, kat sini. S over S square minus A square. Okay, so untuk this part kita boleh direct terus dapat. Okay, maksudnya kita tak ada masalah lah dekat sini. Alright, sebab apa? Sebab nanti kita akan dapat S over S square minus A kita adalah 4, so 4 square. Okay, untuk bahagian sini, ni yang ni satu kan. Okay, yang kedua kita nak cari inverse Laplace transform 3 over S square minus 16. So di mana kita tahu ini dia sama juga dengan A over S square minus A square. So A square sama dengan 16. So A sama dengan square root 16 means that 4 lah. Okay, so dia mesti sepatutnya dia mesti 4 bahagi S square minus 16. 4 square. So dia adalah 4 over S square minus 16.
Tetapi dekat soalan ni 3. So apa yang kita nak kena buat? That's why lah dekat solution ni 3 ni bawa ke depan. So bila bawa 3 ke depan, jadi bentuk macam ni. Betul? So now untuk bahagian sini, sebabkan kita nak jadikan dia 4 juga, tak nak jadi 3. Kalau dia 3, kita tak boleh pakai. Kita tak boleh pakai formula ni. Okay, sebab apa? Dia nak A, and then kat bawah ni A square. So macam mana kita nak buat? So 3 kena bahagilah dengan 4 supaya nanti kalau kita masukkan balik ke dalam, dia akan dapat balik bentuk yang samalah. Okay. So sebab tu dekat sini dia akan jadi 3/4 inverse Laplace transform and then 4 over S square minus 4 square. So kalau kita masukkan balik ke dalam, so kita akan dapat inverse Laplace transform. So 3/4 time dengan 4 over dengan S square minus 4 square. So ini kita boleh cancel out, kan? So kita dapat inverse Laplace transform 3 over S square minus 16. So maksudnya bentuk ni dan bentuk ni adalah bentuk yang sama. Okay? Alright, that's why lah kita boleh letak macam ni. Supaya soalan kita takkan berubah, and at the same time kita boleh dapatkan, kita boleh solvekan untuk this type. Okay? Okay, sekarang ni okay, bila untuk this part tak ada masalah sebab S over S square minus A square. So S over S square minus A square, so we get cos AT. So kita akan dapatlah cos A kita adalah 4. That's why awak dapat cos 40. Okay, untuk bahagian ini. So untuk bahagian ni pula 3/4. So 3/4 adalah benda yang constant. So kita salin balik 3/4, and then untuk inverse Laplace transform this one, kita akan dapat A over S square minus A square. So nampak tak, ini A, ini A square. Nilai yang sama kan, 4, ini pun 4. Alright, so kita akan pakai this one. That's why awak dapat sin 80. So A kita adalah 4, that's why awak dapat 3/4 sin 40. Okay, clear? Apa yang kita guna properties untuk linearity tu, kita guna untuk pecahkan ni. Nampak kita pecahkan satu bahagian dan satu bahagian. Kalaulah kita tak pakai properties tu, senang ke susah kita nak solvekan benda ni? Susah lah. Sebab dekat sini, mana ada S tambah A? Kan? Mana ada S tambah A? Ni A je, ni N factorial, ni 1, ni A, ni S, ni A, ni S. Ni B. S minus A. Bentuk macam tu pula. Tapi kat sini dia ada bentuk lain pula. So kita tak boleh pakai. Sebab tu kita akan pakai properties tu supaya kita senang nak cari inverse Laplace transform ke, Laplace transform ke, dia akan jadi senang kita nak cari. Okay? Clear? And then kalau kita tengok yang B pula, B pun sama jugalah. Kita ada 2S plus 7 over S square plus 4. So bila kita nak cari function ft, so dia sama juga dengan kita buat inverse Laplace transform untuk function fs kita. So 2s plus 7 over s square plus 4. Okay, so dekat sini kita boleh pecahkan. So kita bolehlah buat inverse Laplace transform 2s over s square plus 4, and then plus inverse Laplace transform 7 over s square plus 4. Okay, nampak tak? So daripada sini dah senang dah. Okay, untuk yang ni, dia adalah dalam bentuk yang s over s square plus a square. So okay, so bila ini sama juga dengan apa? Cos AT, betul? So maksudnya nanti at last mesti dapat bentuk ni. Okay, tetapi kalau kita tengok pattern ni, dia tak dapat lagi pattern yang bentuk macam ni. So kita kena dapatkan bentuk ni. Alright? Okay. Yang ni pula, dia adalah bentuk A over S square plus A square. So dia akan dapat dalam bentuk sin AT lah nanti. Alright, tetapi kalau kita tengok dekat sini, okay, sekarang ni apa yang kita nak kena buat? Kita buat salah satu lah. Okay, untuk bahagian sini, kita nak dapatkan bentuk S over S square plus A square. Apa yang kita kena buat? Dua ni kita kena bawa ke depan lah. So bila kita bawa dua ke depan, so kita akan dapat bentuk S over S square. So this one adalah
A square equal to 4. So A equal to square root 4 means that A equal to 2. So this one sama juga dengan 2 square. So kalau kita tengok this one, sama tak bentuk ni? Sama lah kan? S over S square plus A square. Okay, dah settle. Okay, untuk this one pula. Okay, kalau kita tengok this one, A kita adalah A square adalah 4. So A akan sama dengan square root 4. So square root 4 equal to 2. So maksudnya A ni adalah 2. Tetapi kat sini 7. Apa yang kita kena buat? 7 ni bawa ke depan. So 7. And then kita nak jadikan dia, sebabkan kat bawah ni 4 kan. So means that dia adalah 2 over S square plus 2 square. Okay, settle ke tak settle lagi? Belum. Kenapa belum? Sebab dekat sini tak boleh jadi 7 sahaja. Sebab bila dia masuk balik, dia akan jadi 14 bahagi S square tambah 4. Tapi kat sini kita nak 7, bukan 14. So apa yang kita kena buat? Kita kena letak over dengan 2 lah. So bila kita masukkan balik kat dalam ni, okay, 7 per 2 darab dengan 2. So kita akan dapat 7 over S square plus 4. So kita akan dapat balik bentuk yang atas. Okay. So bila dapat bentuk macam ni, so sekarang untuk this part pun kita dah dapat bentuk ni. A over S square plus A square. So nampak kan? Alright. So barulah kita boleh simplify at the last ni lah. So 2. So yang ini refer kepada table. So kita tahu S over S square plus 2 square dia sama juga dengan cos AT. So cos A kita adalah 2. So 2T. Okay. And then plus 7 over 2. Boleh simplify? Tak boleh. Kalau tak boleh, kita salin je 7 over 2. And then untuk this part, kita tahu yang A over S square plus A square dia sama juga dengan sin AT. So salin je lah sin A kita apa? 2. Last kali cakap lah jawapan. Okay, boleh? Itu je, maksudnya linearity ni, kenapa kita boleh kena pakai linearity? Supaya kita senang nak cari inverse ataupun nak cari Laplace transform tu. Okay, so kalau kita tak buat linearity tu, nanti macam contoh bila kita nak cari something tu, dia macam susah lah. Okay, sebab kadang-kadang tak ada dalam kita punya, apa kita panggil? Tak ada dalam kita punya table tu. So once tak ada dalam table tu, macam mana kita nak solve kan? Okay, so table tu sangat penting. Awak kena expert dengan table, satu. Yang kedua, awak kena tahu macam mana kita nak pakai properties. And pada waktu yang sama, kena tahu macam mana kita nak simplify supaya bentuk function tu kita akan dapat sama dengan bentuk yang dalam table. So bila kita dapat bentuk yang sama dalam table, barulah kita boleh dapatkan dia punya jawapan tu. Okay, boleh tak untuk tu? So untuk hari ni saya tak sambung lagi dua properties sebab saya tak nak nanti awak akan jadi terlalu banyak sangat masuk. Okay, sebab nanti kalau terlalu banyak sangat masuk, takut nanti kita akan jadi confused. So sekarang untuk hari ni saya hanya masuk inverse Laplace transform. So supaya awak nampak, okay, inverse Laplace transform ni macam ni. So untuk properties saya hanya masuk satu je properties baru, iaitu linearity. Kenapa saya masuk linearity? Sebab linearity ni mudah. Dia just kita pecahkan and then kita refer table. Itu je, tak masalah kan? Okay, yang lagi dua properties ni dia agak memerlukan kefahaman, satu. Yang kedua, dia agak panjang untuk kita buat. Bukanlah panjang sangat, dia tak macam chapter 1, chapter 2. Cuma dia panjang sikit daripada yang lain lah. Itu yang saya maksudkan. Okay, so penerangan dia pun banyak sikit. So sebab tu saya tak nak masuk untuk hari ni. Okay, boleh? Okay, ada apa-apa tak nak tanya untuk kelas hari ni? Ataupun okey sahaja? Ataupun saya terlalu laju dan awak tak dapat tangkap? Macam mana? Okey ke? Okey, madam, faham je. Faham je, alhamdulillah, itu yang saya nak dengar. Okey, so sekarang minggu ke-11 kan? Maksudnya kita ada lagi 3 minggu, betul tak? 3 minggu, lepas tu study weekend.
So, kalau ikutkan minggu terakhir kita, minggu 14, hari Khamis dan hari Jumaat kita cuti, betul tak? Cuti raya kan? Okay. So, pada minggu tu memang kita akan ada kelas lah. Alright? So, ini hanyalah information awal lah. Maksudnya saya bagi maklumat awal dulu. Okay. So, minggu depan, tak silap hari Khamis kita cuti. Betul tak? Kan? Kita cuti kan? 29 hari bulan 4 kita cuti kan? Cuti khusus Al-Quran kan? Betul tak? Betul Kita orang tak ambil tahu. Kita orang tak ambil tahu dah. Okay. So, kita cuti. Maksudnya minggu depan hanya ada satu je kelas. Kan? And then, itu minggu ke-12. So, minggu ke-13, kita ada 2 kelas lagi lah, hari Khamis dan Jumaat. Dan minggu ke-14 memang takkan ada kelas. So, misalnya kita berbaki lagi 4 kelas lah. Esok sekali, minggu depan 1 lagi kelas, dan minggu yang ke-13 tu 2 kelas lagi kan. Alright. So, ini hanyalah maklumat awal. So, get ready je lah macam tu lah. So, untuk esok saya habiskan bahagian properties bagi inverse Laplace transform, dan minggu depan hari Jumaat saya akan masuk the last topik untuk chapter 3, which is IVP, Initial Value Problem. And then untuk minggu ke-13 hari Khamis saya akan buat revision. Okay, kita akan buat revision untuk quiz ketiga, last quiz. Okay, bukan test hari tu siap ada yang tulis test lah, apalah saya tu heran quiz 2 tulis test, okay, no test, okay, quiz, test dah habis lah. No, test tak habis lah lagi, maksudnya nanti untuk yang final tu ada lagi 2 test lah. Tetapi quiz hari minggu ke-13 ni kita ada satu lagi last quiz yang ketiga. Okay, quiz yang ketiga saya akan buat hari Jumaat 7 hari bulan 5. Okay, the last kelas tu saya akan buat quiz. Okay, boleh? Maksudnya hari Khamis kita akan buat revision, hari Jumaat kita buat quiz. Okay. Alright. And then minggu ke-14 tak ada kelas. And then kita jumpa untuk test pula lah. Test yang ada lagi 2 test. Okay. Test tu mungkin kita buat pada minggu exam lah, sebab minggu exam kita kan bukan face to face. So kita tukar kepada test. Okay, clear? Ada nak tanya apa-apa? So, kalau tak ada apa-apa nak tanya, kita stop dekat sini. Kita jumpa esok pukul 10. Okay? Esok pukul 10 tau, bukan pukul 8. So, make sure semua dah bangun. Macam hari tu, saya nak cakap juga. Okay, lagi satu saya nak cakap. Sorry lah yang saya cakap banyak sikit hari ni. Macam hari tu, quiz. Ramai yang tak ambil. 10, 11, 12 orang. 12 orang yang tak ambil tu, 2 orang ada alasan inform saya. So, saya tak ada masalah untuk yang tu. 10 orang ni dah lah tak inform saya. So, saya cari. Okay, fine. Tak apa. Saya tak ada masalah. Then, alasan yang saya tak boleh terima, bangun lambat. Sebelum tu kan korang ada kelas. So, sepatutnya sebagai pelajar, make sure kita buat tanggungjawab kita sebagai pelajar. Okay? So, kalau ada quiz, takkan nak suruh setiap kali quiz lecturer tu cari